Hati-hati. Thank you. Punyalah banyak tengok orang duk buat kan kek ni kan. Jadi kali ni Ellie akan tunjukkan cara Ellie buat kek coklat moist ketagih ni ha. Senang sangat nak buat dia ni. Ellie akan tunjukkan cara untuk buatkan kek dan juga cara nak dapatkan coklat ganache tu cantik macam cermin dekat atas tu. Sebelum start apa-apa, panaskan dulu oven korang pada suhu 175 darjah Celsius. Kita akan sediakan bahan kering kita, ayakkan tepung gandum kita dan kemudian masukkan sedikit serbuk koko. Tertumpah-tumpah lah pula. Kemudian masukkan sedikit baking powder dan ayakkan sehinggalah dia habislah. Untuk bahan rahsia kita akan masukkan sedikit serbuk kopi. Ellie sendiri pun tak minum kopi, tapi serbuk kopi ni kan dia akan membuatkan rasa coklat tu dia macam lagi naik rasa coklat tu. Tapi tak nak masuk pun tak apa. Alright, kita sediakan bahan basah pula. Sediakan mentega pada suhu bilik dan juga sedikit gula kastor. Dan sekarang ni kita nak kerimkan mentega dan juga gula kastor kita ni. Nak pukulkan dia tak payah pukul laju-laju, kuat-kuat. Pukulkan dia steady saja. Alright, so dah kembang elok dah. Nak tahu dia kembang ke tak, senang saja. Tengokkan colour dia saja pun dah tahu dah. Dia macam kuning yang keputihan sikit. Kuning cair gitulah. So seterusnya sekarang ni kita akan masukkan telur ayam pula. Untuk telur ayam ni selalunya Ellie pakai grade B saja sebab grade A tu macam besar lah. Itu pendapat Ellie lah. So kita akan masukkan sebiji demi sebiji. Masuk satu, lepas tu pukul. Masuk satu, lepas tu pukul. Faham cantiknya warna oren gitu. Lepas tu pukul. Nak pukulkan telur ayam tu kan sampai dah hilang tu, berhentilah. Kadang tu susah tu nak memecahkan telur ni kan. Punyalah oren kuning telur ni sampai dah macam oren pula adunan Ellie ni sekarang ni. Part ni bila kita nak masukkan telur ayam ni kan penting untuk tak over whip. Sebab nanti tak pasal-pasal bila korang pukul lama sangat dia keras. Sebelum kita campurkan bahan-bahan yang lain tu, Ellie sarankan scrape dulu keliling kita punya mangkuk ni supaya mana-mana yang tak terpukul, tak kena telur apa semua tu dia akan teradun dengan elok. Right. Bahan basah kita dah ready. Jom kita ambil bahan kering kita pula. Kita punya bahan kering tadi tu iaitu tepung koko apa semua tu. Ellie pun dah lupa dah benda. Dan juga air kosong. So, apa yang kita akan buat sekarang ni, kita akan selang-seli masukkan dia sehinggalah dia teradun. Kenapa kita tak masukkan semua? Sebab nanti susah korang nak adun apa semua tu. So, kita masukkan sikit demi sikit dahulu. Bahagikanlah dalam 3 bahagian macam tu. Satu bahagian masuk dulu. Lepas tu sama ada korang nak pakai sudip tadi tu ataupun nak pakai ni pun boleh sebab nak cepat kan. Biasalah bila nak buat resepi ni nak cepat aja. Yalah takut kalau tak jadi ke apa kena buat sekali lagi. Satu lagi senang lah kan pakai mixer ni. Dan seterusnya kita akan masukkan air pula. Air ni Ellie masukkan 2 bahagian. Tepung, air, tepung, air, tepung. Gitu. Biasalah tu kalau nampak air tu dia macam tak nak mix betul-betul. Dia ambil masa sikit kalau nak bandingkan dengan tepung ni. So, sambung buat sampai habis. Okey lah, nak tunjukkan beza antara bila kita pukul dengan mixer dan juga pukul pakai tangan macam ni. Okey je, dia akan campur dengan elok je. Cuma dia akan ambil masa lama sikit lah. Mixer tu tak sampai seminit. Kalau kata pakai tangan ni mungkin dalam 2-3 minit. Tengoklah kekuatan tangan korang tu. Ellie ni spesies yang cepat lenguh. Itulah asyik pakai mixer je kan. Manja lah tangan. Cuma kalau kata pakai tangan ni kan, korang kena pastikan yang tepung dekat dalam tu memang teradun. Tak nak nanti ada bercapuk-capuk. Sini sikit ada tepung, sana ada tepung. Okey? So dah mix elok dah. So sekarang ni kita dah ready dah untuk masukkan dekat dalam kita punya bekas pan kita ni. Untuk resepi ni Ellie pakai loyang 7 inci. Seeloknya jangan besar sangat lah sebab kita nak dia naik tinggi sikit. 8 inci tu okey lagi lah. 9 tu mungkin terlalu besar. Dan kemudian bila dah masukkan dekat dalam bekas tu, ratakan dia supaya nanti dia akan naik dengan sekata. Dan lepas korang ratakan tu, ketuk-ketukkan dia sedikit. Dan sekarang kita ready untuk bakar. Bakarkan dia pada suhu 170 ke 175 darjah Celsius selama 60 ke 80 minit. Tengok oven korang lah. Oven Ellie yang sebelum ni dalam 1 jam tu dah settle dah. Tapi oven baru Ellie ni ambil masa sikit dalam 80 minit macam tu. Yang penting bila korang cucuk tepi dan cucuk sedikit belah tengah tu, dia masak dengan elok. Dia tak basah lah, senang cerita. Dan kalau katalah kek korang tu ada crack sikit dekat atas tu, jangan risau, biar dia sejuk sebentar. Dalam 1 jam macam tu sekurang-kurangnya. Sebab bila dia sejuk tu nanti baru nak nampak dia kempis macam tu. Dan Ellie akan tunjukkan tips untuk bagi permukaan tu rata je bila kita nak tuang coklat ganache tu. So tengok sampai habis.
Renggangkan sikit kek tu. Tak apa kalau kata belah bawah tu tak boleh buat macam ni, korang cuma terbalikkan macam biasa saja. Dekat atas papan macam ni. Okay, kalau dah macam tu, jangan lupa juga untuk keluarkan ni. Lepas tu kita boleh tarikkan dia. Jangan buang kertas ni lagi Kertas ni simpan. Itulah permukaan yang kita nak. Cantik je dekat atas tu. So, sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita nak bagi permukaan atas ni dekat belah atas bekas kita. Sebab kita akan masukkan balik kek kita ni dekat dalam kontainer kita ni balik. Sebab kita nak tuang coklat ganache tu kan. Kalau kata korang tuang macam ni nanti tak dapatlah dia punya lapisan yang orang kata apa, yang korang suka sangat tu kan. Makan pula aku. Apa yang kita akan buat sekarang ni, ambil satu lagi bekas macam ni dan kita akan terbalikkan dia. Pelan-pelan Jangan korang tekan pula papan tu ya. Tak pasal-pasal nanti kemik pula kek tu. Mana pula aku nak letak ni? Aku letak tadi ni. Dah terbalik sekali tapi tak habis lagi ni. Tengok lagi. Sekarang ni, kek ni adalah belah bawah. Ambil balik kertas tadi tu dan susun balik macam ni. Dan ambilkan kita punya bekas ni dan terbalikkan. Dan sekarang ni terbalikkan balik. Hei, terbalik, terguling-tergiling. Alright. So cantiklah sikit permukaan belah atas tu. Nampak tu? Simple je kan? Itulah dia trik untuk bagi korang punya kek tu cantik balik. Dan lepas tu sebelum kita tuangkan coklat ganache kita ni, kepilkan siap-siap. Sebab kita nak bagi coklat ganache tu meleleh dengan cantik. Okay, so jom kita buat coklat ganache kita. Untuk coklat ganache simple sangat. Kita akan masukkan sedikit krim masak ataupun whipping cream, mana-mana satu pun boleh. Dan masukkan sedikit semi sweet chocolate. Kalau kata korang suka manis sikit boleh pakai milk chocolate, tapi Ellie suka semi sweet sebab dia tak terlalu manis, tak terlalu pahit. Panaskan krim kita. Jangan panas sangat bagi dia macam panas sikit je cukup lah. Dan kemudian masukkan coklat kita dekat dalam tu. Waktu ni boleh tutup api. Sebab tu Ellie suruh tutup api. Kita panaskan saja krim ni kan, supaya nanti nampak tu coklat tu dah mula melting gitu. Sebab coklat ni tak boleh direct heat ataupun api macam tu je, sebab nanti dia punya coklat tu akan sis. Okay, so biarkan dia kejap. Yes, nampak tu, itulah coklat yang kita mahu. So kemudian kita akan masukkan sedikit mentega. Ini optional je. Kalau kata tak ada ataupun tak mahu, tak apa. Fungsi mentega ni sebenarnya untuk bagi dia berkilat. Kalau kata tak ada, jadi je sebenarnya. Tapi kalau kata korang nak dia macam cantik dekat atas tu kan, so kena letak mentega sedikit. Kalau tak ada mentega, nak letak margarin pun boleh. So macam tu sajalah kita buat coklat ganache kita. Walaupun kek kita dah sejuk, coklat ganache tu kan bila panas-panas tu dia macam cair sikit. So tunggu dalam 10 minit bagi dia sejuk sikit dan dia likat sedikit. Sebab bila kita tuang tu baru nampak dia cantik sahaja melitupi kek kita tu. Tak adalah dia cair sangat lepas tu nanti dia berjejer-jejer terus pergi ke hujung tu kan. Bila korang tuang ni kan, jangan tuang dia tinggi macam tu, faham Sebab kalau korang tuang tinggi macam tu, takut udara masuk. Nanti berlubang-lubang korang punya coklat glaze dekat atas ni. Glaze pula dah, coklat ganache. Tazabar nabakan. Tapi tak boleh makan lagi. Sebab tu penting kita tuang dekat dalam bekas, jadi dia tak tumpah tu. Kemudian apa yang Ellie akan buat, mana yang ada buih tu, Ellie akan letukkan. Buat je takat mana yang boleh. Kalau ada sikit-sikit tu tak apa, biar je. Right. So sekarang ni apa yang kita akan buat, kita akan biar dia set dekat dalam peti ais bahagian chiller. Tu dia. Ellie dah sejukkan dia selama 5 jam sekurang-kurangnya. Ataupun bila coklat tu dah set lah. Sebab tu Ellie suka pakai yang boleh tolak daripada bawah ni. Tapi kalau tak ada, korang boleh tarik je daripada baking paper tepi tu. Tapi tarik dia perlahan-lahan lah. Buat dia siap-siap. Kemudian kita nak keluarkan kita punya baking paper tu. Tarikkan keluar yang belah bawah tu dan juga baking paper yang kita letakkan tu. Barulah cantik sikit kan kalau nak hidang kat orang. So dah siap dah coklat moist ke tagih kita. Wah, macam cermin permukaan dia tu. Kalah kulit kita. Sekarang dah ready nak potong. Pakai pisau yang panjang macam ni. Tak nak pendek-pendek kontot apa semua tu. Tak cantik. Dan potongkan dia perlahan-lahan macam ni. Dan lepas tu tarikkan dia perlahan-lahan juga. Jangan pergi angkat pula pisau tu nanti. Serpihan kek tu nanti ternaik.
Kemudian bila kita dah ready untuk potongkan yang lain, lap dulu pisau kita tu, baru kita potongkan kek kita tu. Baru dah dia punya potongan tu nampak cantik. Ellie suka sangat part yang potong-potong ni kan, macam healing sangat tau. So korang tengok dulu cara Ellie potong, dan kejap lagi kita sembang-sembang lagi ya. Estetik sangat tengok bila dia potong melurus macam tu. Tapi ya Allah, dia punya nervous dia tu nak potong dia. Takut singit lah, takut dia terpeot lah apa semua kan. Dah ready dah untuk kita makan. Tak sabar sangat nak makan ni sebab nampak meleches sangat ni. Oh, meleches? Tahu tak meleches tu apa? Tak. Tak sabar nak makan weh. Ellie makan dulu ya. Lembut sangat tau. Macam? Ambil je mana-mana. Meleches. Kenapa orang nak kerat belah tepi ni? Belah tepi ni apa yang sedap ni? Tadi. Thank you. So itu sajalah resepi kita kali ni, iaitu kek coklat moist ketagih ni ha. So wajib buat ni sebab memang senang dan sedap lah. Memang boleh tahan lah ketagih dia tu. Yang pasal kopi tu kan, tak ada. Memang kalau kata orang tak cakap ada kopi dalam ni, Ellie tak tahu pun. Dapat pula part coklat yang hujung tu tebal sangat tau. Puas hati. Terpulang pada korang nak potong belah tepi tu ke, ataupun nak biar saja macam tu pun tak apa. Macam Ellie suka biar dia sebab nampak cantik, sedap kan. Tapi kalau kata nak bagi dia potong kat tepi tu nampak cantik, boleh aja, tak ada masalah. Cantik juga sebenarnya. Dan satu lagi, sebab resepi ni tak ada sebarang gelatin kan. Kalau kata korang dah habis makan, Ellie sarankan masuk balik dekat dalam chiller. Lagipun Ellie suka kek coklat moist dekat dalam peti ais tau, sebab dia macam sejuk. Lepas makan, lepas tu dia macam bila makan tu tiba-tiba dia ada melting dekat dalam mulut tu kan. Puas hati sangat. So itu sajalah resepi kita kali ni, iaitu kek coklat moist ketagih kita ni ha. Jangan lupa untuk save dan juga sharekan resepi ni, dan tag juga basically bila korang buat. So Ellie nak simpan dekat dalam peti ais sebab kalau kata biar je kat luar ni nanti mau je separuh aku hadap. Selamat mencuba. Bye bye.